pasukan grid permulaan Adib Rosli petak pertama, Syafiq Rosli petak yang kedua, Haris Farhan Baharin petak ketiga, 4 Faris Afif Abdul Rahman, 5 Hafizah Rofa, 6 Ahmad Syukran Aizat Yusof, 7 Haziq Hamdan, 8 Alif Daniel Muhammad Asri, 9 Firdaus Hamdan, 10 Aiman Hafiz Syaril, 11 Siti Nur Hafiza Muhammad, 12 Haziq Rosmazab, 13 Muhammad Zaki Ahmad Zamri, 14 Awal Muhammad Al-Fikri Yusni, 15 Rahimi Nabil Razu, 16 Abdullah Qayyum Abdul Razak, 17 Muhammad Alif Ashraf Tairuddin, 18 Muhammad Rozaiman Muhammad Said, 19 Ashraf Daniel Muhammad Zamri, 20 Muhammad Hafizat Supaat, 21 Muhammad Nur Hakim Muhammad Nur Hafizullah, 22 Muhammad Izzat Muhammad Radwan, 23 Muhammad Usamah Muhammad Narzam, 23 pelumba yang berada di grid untuk memulakan perlumbaan. Di Nasha sepanjang hujung minggu ini kita dah lihat pelumba mereka melalui sesi latihan kelayakan. Nasha lihat bagaimana untuk CP125 ini, apa yang ramalan untuk Nasha? Bagi saya ramalan untuk perlumbaan CP125 ini pastinya akan ada satu kumpulan kelompok yang berada di hadapan, dan antara kita tidak boleh lupakan seperti Adib Rosli, Syafiq Rosli, Habib Farhan Baharin juga kita perlu perhatikan, Faiz Afif, Hafizah Rofa, dan apa yang menariknya Harmi, Haziq Hamdan dan juga Firdaus Hamdan merupakan pelumba pasukan Moto1 Koyoko Honda Classic Racing Team yang menggunakan jentera Honda, berada dalam 10 kelompok pelumba terbaik. Dia menunjukkan satu peningkatan yang kita nampak dari pusingan pertama apabila dua pelumba ini yang berada dalam kelompok merebut kemenangan. Ya, mereka dalam kedudukan yang baik untuk berikan cabaran kepada pelumba Yamaha yang lain. Ini adalah Wawai Pang Sifu, ketua bagi pasukan Ippon Yamaha Wawai Pang Racing Team, yang mengharapkan kali ini Adib untuk memberikan kemenangan kepada pasukannya selepas pada perlumbaan pusingan lalu. Dia dua pelumba yang naiki podium, Faris dan juga Adib, tapi tempat kedua ketiga kerana Syafiq Rosli yang menghampakan mereka. Dan kali ini Adib bermula dari petak utama perlumbaan. Jangkaan kita untuk kategori pertengahan ini adalah perlumbaan yang sengit antara kelompok yang besar di hadapan. Tapi kita nantikan di awal perlumbaan nanti bagaimana pasukan CKJ juga mampu untuk berikan cabaran berada dalam kelompok hadapan dengan Syukran Aizat. Bersedia untuk memulakan perlumbaan. 3 pembimbingan nyalakan dan mereka bermula sekarang. Permulaan yang baik dari tengah. Kita lihat Syafiq Rosli yang membentuk laju menuju ke strekor yang pertama di awal perlumbaan. Saya lebih nak lihat di mana pelumba di belakang cuba untuk mengambil kesempatan untuk berada membaiki kedudukan mereka. Kita lihat Fifi yang mulai mengulang rangkam untuk di hadapan, dan ada seorang pelumba yang angkat tangan di belakang, ada masalah dengan motosikalnya. Tapi di hadapan tenggelam sedikit bagi Adib kerana 3 pelumba pasukan peternak sprinter yang berada di hadapan. Dan kita lihat pada pasukan siapa pelumba yang akan berada di hadapan. Syafiq mungkin di hadapan sekali, Syafiq Rosli, dan di mana keduduk ini adalah pelumba yang terkeluar dari perlumbaan. Muhammad Rozaiman Said nampaknya yang terkeluar dari perlumbaan. Baiklah, kalau kita lihat permulaan yang sangat baik dari dua pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor, Alif Daniel, tak silap saya, beliau berada di petak yang belakang, muncul naik di tempat yang kedua. Dan sekarang ini kita dapat lihat dua pelumba pasukan yang berbeza walaupun lebih kurang sama. Ya, itu adalah seorang pasukan CKJ, yang kita lihat seorang lagi pelumba Abdullah Qayyum yang mungkin mengalami masalah dengan jenteranya. Tapi kita lihat bagaimana dua pelumba, 3-4 pasukan ataupun pelumba yang menggunakan jentera Yamaha, tapi ada seorang di situ adalah, saya itu adalah Firdaus Hamdan, salah satunya pelumba kelompok di hadapan ni. Dan sekarang Faris bersama dengan Adib mengejar 3 pelumba di hadapan, Syafiq Rosli, Alif Daniel dan Syukran Aizat. Dengan Syafiq Rosli dan Alif Daniel, kedua pelumba pasukan Maju Motor, Syukran Aizat pelumba pasukan CKJ. Dan mulai yang saya katakan tadi, kelompok yang besar akan berada kerana 2 pelumba Tune Boss juga ada dalam kumpulan ini. Fifi dan juga Haris Farhan berada dalam kelompok di hadapan. Yang paling penting untuk pelumba untuk mereka memastikan tidak membenarkan dan pelumba yang mendahului jauh di hadapan akan dibawa battle ini ke pusingan akhir. Itu biasa yang kita dapat saksikan, tapi untuk memastikan terus berada di hadapan untuk mengejar. Dan biasa juga kita lihat pasukan pelumba Amerika ada strategi untuk membantu
satu sama lain, tapi sekarang ini ada pelumba lain pula yang berada di hadapan Nasha. Ya betul, Harmi, kita bukan satu benda yang mudah untuk kita mempertahankan kedudukan di lita yang besar ini, kerana setiap kedudukan akan sentiasa berubah, dan kita tak lupakan Hafizah Rofa yang sentiasa melakukan syaratan masa terpantas pada tahun lalu, tapi tahun ini kita lihat di sini, tapi tahun ini kita lihat dia ada mungkin sedikit mengalami masalah, dan kali ini sekarang ini beliau yang memimpin perlumbaan dengan Syafiq Rosli memenangi 2 perlumbaan di sini juga tahun lalu. Dan kita akan nantikan, dan cukup cantik kita dapat lihat Syafiq yang melepasi Hafizah di jalan lurus. Itu yang kita akan mungkin saksikan nanti. Maksud saya itu adalah di mana pelumba akan keluar dari sektor akhir dan menuju ke gasan penamat itu. Pencutan yang akhir itu yang akan menentukan, dan terlagi jika mereka dalam kelompok yang agak besar keluar dari selekor itu dan mencuit laju ke gasan penamat. Itu yang untuk kita utara ini, dan mereka juga berhati-hati sedikit untuk melepasi garisan had pada lita yang ada di sektor terakhir. Sekarang kelompok yang besar di hadapan, itu baru saya katakan tadi, seorang yang dapat amaran nombor 99 bersama Narzam yang dikenakan amaran pertama dan melepasi garisan di lita. Dan di hadapan ini dengan Hafizah Rofa, Syafiq Rosli, Adib bersama dengan Faris Hafiz juga di dalam kelompok ini juga. Mikori sahaja kerana ada 6 pusingan lagi untuk ditamatkan. Masih ada masa untuk mereka mengatur dan bagaimana untuk mereka lakukan. Dan mereka perlu untuk sentiasa mematikan pelumba di hadapan terlalu jauh, dan sekarang ini satu kelompok yang agak besar. Betul, Harmi. Untuk seterusnya. Tapi Harmi, dalam satu perlumbaan ni, walaupun kita tahu mereka perlu berjaga-jaga, jaga motosikal ketahanan, ataupun kita orang kata bahasa racingnya simpan jimatkan dia punya tu. Tapi dalam situasi ini, Harmi, apa yang penting mereka juga perlu peka. Seorang membuat kesilapan, ini akan mengakibatkan pelumba-pelumba yang lain, sebab satu kelompok yang agak besar juga sekarang ini yang dapat kita lihat. Gap atau perbezaan antara dua pelumba tidak jauh. Sama Haris Farhan 12 pelumba dalam kelompok yang sama. 12 pelumba dalam kurang pada misalkan mereka ketika sampai di gasan penamat tadi. Tapi sekarang ini kedudukan berubah. Saya ingat itu Syukran yang berada di hadapan sekarang. Ya, Syukran. Syukran Aizat yang mengambil giliran. Ada pelumba yang terkeluar dari perlumbaan, Ahmad Ashraf Daniel, Ahmad Zamri yang terkeluar dari perlumbaan. Dan di hadapan kita, kelompok yang besar ini mereka ambil giliran untuk berada di hadapan, dan strategi yang digunakan oleh mereka untuk menarik lain pelumba menuju ke 2 lap yang terakhir itu yang penting untuk mereka memecut. Dan strategi digunakan, strategi yang saya katakan tadi adalah kadang-kadang ada pelumba yang cuba lari jauh dan keluar selekor akhir, ada gap untuk memastikan tidak ada pelumba yang dapat memecut. Dan ada yang lebih suka mengikori rapat saja di belakang sebelum memecut laju pada pusingan akhir dan menunggu ke selekor akhir nanti. Dan kita lihat tadi ada 2 racing line yang digunakan oleh pelumba ini kerana litar yang lebar, jadi ada banyak ruang untuk mereka ambil, dan kedudukan berubah sekali lagi jika mereka menuju ke 4 pusingan yang terakhir ini. Debaran semakin rasa kerana sekarang ini semua pelumba, 12 pelumba, semuanya ini boleh betul perlumbaan. Tapi apa yang menarik ni, saya lihat 2 pelumba pasukan Moto1 Koyoko Honda Case Racing, Firdaus Hamdan berada di dalam kedudukan yang baik juga. Beliau salah satunya pasukan Honda yang berada dalam satu kelompok, dan kita lihat Zaki juga dalam tu. Yes, ya betul. Dan Zaki Zamri yang kali ini beraksi di kategori CP125 sekarang ini berkedudukan di tempat yang kedua. Kedudukan sentiasa berubah dengan Aiman Fishamil yang pada tahun lalu kita lihat dia beraksi di kategori Wira KBS, dan sekarang ini memimpin perlumbaan yang berbaki 3 pusingan suku saja lagi. Ya, siapa saja boleh menang dalam kelompok ini setakat ni. Mereka dengan secara disiplin mengawal perlumbaan. Sudah seorang pelumba terkeluar daripada garisan di kawasan Lita. Satu Rosli rasanya tadi yang terkeluar, dan mereka masuk dengan 3 pusingan lagi. Ini adalah penting untuk mengejar. Yang depan akan cuba memulihkan diri, yang belakang akan cuba untuk merapatkan diri,
memastikan tidak lari jauh. Dan untuk keluar dari kelompok ini juga bukan satu perkara yang mudah nanti. Dan bila untuk melakukan gerakan untuk berada di hadapan, bila waktu sesuai untuk melakukan breakaway antara kesemua pelumba ini. Tapi ada berapa 10 pelumba, 12 pelumba dalam kelompok ini kalau kita lihat ke belakang sedikit pelumba maju kerana di hadapannya adalah sukan bersama dengan Syukran dan tak silap saya Faris. Pada nombor motosikal. Ya. Adib dia berada di bahagian dalam. Itulah pelumba Twin Boss yang mulai ke depan sedikit. Itulah Fifi tak silap saya. Fifi yang dah mulai sampai di hadapan Fifi. Tinggal lagi 3 pusingan ini. Tadi Fifi sentiasa berada di belakang. Untuk 3 pusingan akhir, Fifi mula mengurat langkah untuk ke depan nampaknya. Dia mengejar 2 pelumba Waipang di hadapannya. Dari dalam cantik masuk. Fifi berjaya mempertahankan kedudukan. Sekarang ini Fifi berada pada kedudukan podium dengan berada di belakang itu adalah Hafizah Rofa dan juga Ahmad Syukran Aizat. Ya, kalau kita lihat Fifi yang mula mengorak langkah, kita dapat lihat mungkin beliau pada awalnya cuba untuk berada di belakang dan sekarang ini dengan berbaki 2 pusingan saja lagi, pelumba-pelumba akan sampai saya rasa. Dan kita lihat bagaimana Adib, Syafiq yang juga sekarang ini berada di hadapan. Dan 2 pusingan ini sangat penting untuk mereka, bagaimana mereka untuk keluar dari satu kelompok ini. Seperti Hami katakan, sangat susah kerana mereka berada dalam satu kelompok yang sama. Dan bagaimana mereka untuk keluar mendapatkan siapa sampai di garis penamat, itu yang akan memberikan advantage kepada pelumba ini. Ya, betul. Dan sekarang kerana tadi kita lihat bersama lama Syafiq berada di belakang, Syafiq Rosli ketinggalan agak jauh sikit dari belakang kelompok ini. Sekarang mengambil alih kerana tadi Fifi telah berada di hadapan. Sekarang kedudukan berubah. Adakah 36 yang berada di hadapan kembali pada Syafiq Rosli dengan Fifi sentiasa berada di hadapan. Mungkin Fifi setelah tahu 2 pusingan terakhir ini, Fifi akan cuba untuk terus berada di hadapan. Kita akan menuju ke last lap pusingan akhir yang mana pelumba akan habis-habisan. Jadi untuk memastikan kedudukan berada dalam kelompok memang sukar untuk keluar. Jadi mereka perlu untuk mencari ruang yang terbaik untuk memencut laju, terutama di kawasan ini. Nanti kita akan lihat. Sekarang ini saya rasa 36 di hadapan. Ya, Syafiq Rosli yang sekarang ini memimpin bagi perlombaan menuju ke pusingan yang terakhir. Kita lihat persaingan dan Firdaus Hamdan berada di kedudukan podium sekarang ini. Adakah kita akan lihat Firdaus akan menghadiahkan kemenangan untuk pasukan KC Racing? Tapi kita perhatikan satu kelompok yang cukup. Ya, Haziq dan Firdaus Hamdan yang berada dalam kelompok hadapan ini. Fifi juga berada tadi dalam kelompok hadapan. Sekarang mereka perlu keluar dari kelompok ini. Dan ini adalah last lap pusingan yang terakhir. Mereka perlu untuk mencari ruang masing-masing. Dan pada kedudukan sekarang ini, Firdaus Hamdan yang berada pada kedudukannya agak sedikit di hadapan. Bersama dengan Syukran Aizat, kalau saya di hadapan, menoleh ke belakang. Syafiq Rosli tempat yang ketiga. Dengan tempat yang keempat itu ada pelumba Waipang yang berada di tempat yang keempat. 18 adalah Adib Rosli. Dan sekarang mereka mencari ruang sebenarnya. Itu kiri kanan untuk mencari ruang masuk. Untuk minta di hadapan. Syafiq berada di tempat di hadapan. Syafiq terlepas sedikit. Syafiq tadi dia agak wide di sini. Syafiq terlepas peluang nampaknya di hadapan sekarang. Syukran Aizat bersama dengan Adib dan Hafizah Rofa juga berada dalam itu. Dan juga Firdaus Hamdan berada dalam kelompok yang pertama ini. Syukran Aizat yang melalui pelumba sekali ini dengan Firdaus Hamdan yang cuba untuk masuk. 68 telah Firdaus Hamdan yang cuba masuk di hadapan sekarang ini menuju ke selekor yang terakhir. Peluang terakhir itu mereka berikan cabaran sampai Syukran Aizat yang berada di hadapan. Nombor 50 berada di hadapan sekarang ini. Syukran Aizat dengan di belakangnya adalah Firdaus Hamdan dengan Hafizah Rofa menuju ke sang penamat di atas ini. Adib nanti juga sampai. Adib sampai ke depan. Adib sampai di dahulu. Hafizah Rofa. Kita akan lihat sebab sekarang ini Adib yang saya nampak, tapi kita akan tunggukan keputusan terlebih dahulu sebelum kita dapat umumkan kerana nampak macam 18 sampai tapi nombor 18 tidak ada wujud di timing pace sekarang ini. Kita akan lihat nanti sekali lagi. Kita lihat bagaimana Syukran Aizat yang mendahului dengan Firdaus sebelahnya, Hafizah Rofa di sebelah sini. Dan Adib dari dalam. Kan 3 pelumba ini mereka bersaing dan lepaskan Adib. Siapa antara 2 pelumba ini akan sampai terlebih dahulu? Adib. Saya rasa nampak macam Adib. Tapi kita tunggu kerana timing pace tunjukkan nama pelumba lain. Kita nantikan. Sipu yakin dia menang. Nasha. Cukup mendebarkan. Dan kalau kita lihat tadi sukan untuk kita jangka kami cukup rapat. Dan
sayang yang dapat kita lihat di mana Firdaus Hamdan pun berada di situ, tapi Adib menggunakan ruang yang sangat baik dari dalam, beliau yang mengikori saja di belakang. Ini yang kita katakan Hami, di mana mereka pelumba di belakang ini akan cuba untuk mengambil angin keluar di garisan penamat. Bukan setakat itu saja, kerana kalau di hadapan bila ada 2-3 pelumba yang berentap, yang di belakang akan dapat ambil kesempatan kerana yang berentap tu kelajuannya akan pelan sikit berbanding dengan pelumba yang berada di dapat. Adib dia disiarkan pemenang untuk perlumbaan kali ini. Adib Rosli di tempat yang pertama. Tempat yang kedua adalah Hafizah Rofa. Tempat yang ketiga Syukran Aizat. Kita tengok sekali lagi kita lihatkan Syukran yang berada di hadapan terlebih dahulu. Firdaus Hamdan mengejar dari belakang. Begitu juga dengan Hafizah Rofa. Dan ketika ketiga peringkat ini mereka cuba untuk mengimpit dan untuk mereka bersaing, tapi dari dalam tu seorang pelumba lain yang sampai. Itulah Adib Rosli sampai terlebih dahulu. Perbezaan 0.003 saat foto finish untuk perlumbaan ini. Kemenangan kepada Muhammad Adib Rosli. Kalau terubah kepada Hafizah Rofa, saya akan tunggu dulu kepada keputusannya, kerana Hafizah Rofa pula yang nama naik di timing pace. Nanti kita tunggu keputusan race control siapa yang menangi perlumbaan ini. Adib yang menangi perlumbaan. Perbezaan yang sedikit foto finish. Adib berjaya menangi perlumbaan dengan tempat yang kedua Hafizah Rofa dan ketiga Syukran Aizat. Perlumbaan yang cukup sengit antara tiga. Tapi ada 7 pelumba yang kedudukannya sangat rapat antara mereka. Afifi tempat yang ke-7 dengan Haris Farhan tempat yang ke-9 meneruskan kecemerlangan pasukan baru ini untuk terus mengutip mata berada di hadapan. Adib menggunakan pengalamannya untuk mengejar dan berjaya untuk mintas pada sasaran akhir bagi dia menangi perlumbaan ini. 1, 2 dan 3. Adib Rosli, Hafizah Rofa dan Ahmad Syukran Aizat. Banding pada perlumbaan yang pertama yang menyaksikan Syafiq Rosli, Faris Hafiz dan Adib Rosli. Ahmad Syukran tempat yang keempat. Tapi yang pastinya bermakna tahun ini cabaran yang sengit antara pelumba, kedudukan yang rapat antara mereka. Ini dia keputusannya. Adib Rosli yang menangi perlumbaan, Hafizah Rofa di tempat yang kedua dengan Ahmad Syukran Aizat tempat yang ketiga. Keempat Muhammad Firdaus Hamdan. Kelima Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Keenam Muhammad Syafiq Rosli. Ketujuh Siti Nur Hafizah Muhammad. Ke-8 Muhammad Haziq Rosmaza. Di tempat yang ke-9 Haris Farhan Barin. Ke-10 Muhammad Haziq Muhammad Hamdan. 11 Alif Daniel Asri. 12 Muhammad Zaki Zamri. 13 Rahimi Nabil Razu. 14 Muhammad Hafizat Supaat. 15 Awal Muhammad Al-Fikri Yusni. 16 Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin. Tempat yang ke-17 Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman. 18 Ashraf Daniel Zamri. 19 Usama Narzam. 20 Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah. 21 Muhammad Izzat Maradwan. 22 Abdullah Qayyum Abdul Razak. 23 Muhammad Rozaiman Said yang kita lihat tadi keluar dari perlumbaan. Tapi ketika yang sengit ini podium memang sudah membanggakan kerana untuk berada di hadapan memang suka sekali. Jadi Ahmad Syukran Aizat ketiga, Hafizah Rofa di tempat yang kedua untuk pasukan 1SOX TKKR Racing Team. Tapi permulaan yang baik untuk mereka dalam musim yang ini. Kita akan cuba mendapatkan insya-Allah 10 pusingan bagi musim 2021 ini dengan Adib Rosli memenangi perlumbaan yang pertamanya bagi musim 2021 dan bersama dengan Sipu Wawai Pang menerima anugerah pasukan untuk Ippon Yamaha Wawai Pang Racing Team. Pasti nanti kita akan lihat kedudukan keseluruhan untuk mereka kerana yang pasti akan rapat kedudukan antara kesemua pelumba di atas. Muhammad Hilman Idham, Adun Gombak Setia merangkap sosial politik kepada YB Menteri MITI menjadi tamu kehormat untuk pada CP125 ini. Bersama dengan Ron Hock, pengarah promosi CFA Mutual Sdn Bhd. Dengan Azan Syafriman, CEO bagi Litar Antarabangsa Sepang. Tamat bagi CP125, perlumbaan yang sengit yang kita saksikan.
kedudukan keseluruhan ini yang saya nak nantikan, kerana sudah pasti Nasha kedudukannya sangat sengit antara mereka. Perhatikan Nasha, tidak jauh antara Adib yang mendahului sekarang 41 mata dengan Syafiq Rosli tempat yang kedua 35 mata. Ini mengingatkan kita pada lalu. Betul. Di sini juga 3 mata saja membezakan dan saya pasti ini akan sekali lagi berulang, Harmi. Ya, Syukran Aizat tempat yang ketiga dengan 29 mata, diikuti Faris Hafiz 20 mata bersama dengan Hafizah Rofa 4 dan 5. Begitu juga dengan Fifi tempat yang ke-6 20 mata. Aiman Hafiz Syahrin 18 mata tempat yang ke-7 8 atau Alif Daniel Asri.